kita mendekati Tuhan, angkat Dia sebagai Raja kita, ya. Sama-sama nyanyikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mau agungkan Engkau sebagai Tuhan kami dan Allah kami. Kami bersyukur Bapa, kerana Engkaulah yang bertakhta dan berkuasa di dalam hidup kami, supaya biarpun apapun yang berlaku dalam hidup kami yakin Engkau tetap bertakhta dan berkuasa. Kami bersyukur kerana Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta, yang Raja itu datang mendekati kami dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami serahkan hidup hari ini dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Engkau yang memimpin kami dan kami mempersembahkan diri kami dalam Tuhan, supaya pada hari ini kami hidup untuk Engkau, kami berjuang untuk Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan Mazmur 41 ayat 1 hingga 4. Untuk pemimpin choir, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang mengambil berat terhadap orang yang tidak berdaya. Tuhan akan menolong mereka ketika mereka dalam kesusahan. Tuhan akan melindungi dan memelihara mereka. Tuhan akan membahagiakan mereka di negeri ini. Tuhan tidak akan menyerahkan mereka kepada musuh. Tuhan akan menolong mereka ketika mereka sakit dan memulihkan kesihatan mereka. Saudara dan saudari, ayat pada pagi ini walaupun begitu pendek, tapi betul-betul memberi peringatan yang sangat penting dan sangat memberkati untuk kita. Saudara dan saudari, ayat 2 mengatakan bahawa berbahagialah orang yang mengambil berat terhadap orang yang tidak berdaya. Saudara dan saudari, saya pun fikir kenapa Tuhan mahukan kita mengambil berat terhadap orang yang tidak berdaya. Saudara dan saudari, siapakah orang yang tidak berdaya? Sebenarnya kalau kita lihat di sini, orang yang tidak berdaya itu bermaksud orang yang mungkin kehilangan keupayaan diri, orang yang kehilangan sokongan terhadap diri, mungkin kehilangan ahli keluarga, mungkin kehilangan kebendaan, kehilangan keuangan dan sebagainya. Dan mungkin orang yang mengalami kekurangan, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang berduka cita dan sebagainya. Asalkan dia tidak seperti biasa, asalkan dia mungkin kurang nomor sikit daripada kebendaan, daripada kekuatan, daripada keupayaan. Ini menunjukkan bahawa mereka kurang keupayaan, kurang berdaya. Saudara dan saudari, kenapa Tuhan mahu kita mengambil berat terhadap golongan yang tidak berdaya ini? Saudara dan saudari, mungkin dan kemungkinan besar ini kerana Tuhan sendiri mahu menjadi pengharapan kepada mereka yang tidak berdaya. Tuhan mahu menjadi pengharapan kepada mereka yang hilang hilang pengharapan, yang dalam kegelapan. Saudara dan saudari, bagaimana Tuhan memberi harapan kepada mereka yang tidak berdaya itu? Melalui anak-anaknya, iaitu melalui kita, saudara dan saudari. Kita sebagai anak Tuhan, kita sepatutnya melakukan kehendak Tuhan. Kita sepatutnya menyenangkan hati Tuhan, menggenapi hasrat, menggenapi hati Tuhan. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan amat mengambil berat. Tuhan sendiri amat mengambil berat terhadap mereka yang tidak berdaya. Jadi sebagai anaknya, kita harus melakukan rencana dan kehendak Tuhan ini, saudara dan saudari. Apabila kita melakukan perkara yang baik kepada orang yang kurang berdaya itu, kita sebenarnya sedang melakukan di atas Tuhan Yesus. Masih ingatkah di Matius bab 25 ayat 40, apa yang Tuhan Yesus kata? Dia kata, Raja itu akan menjawab, ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina,
kamu telah melakukannya untukku. Saudara dan saudari, sebenarnya bila kita melakukan sesuatu yang baik, bila kita menolong, bila kita mengambil berat orang yang tidak berdaya, kita sebenarnya sedang melakukan di atas Tuhan Yesus. Karena Tuhan betul-betul ingin melakukan yang terbaik untuk mereka yang dalam kegelapan, untuk mereka yang tidak berdaya, saudara-saudari. Sebaliknya, kalau kita tidak mengambil berat terhadap mereka yang tidak berdaya, apa berlaku? Yesus berkata di ayat 45, Raja itu akan menjawab, ketahuilah bahawa pada waktu kamu tidak mahu menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mahu menolong aku. Wow! Begitu seriusnya tuduhan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mahu, kita menyumbatkan hati kita, kita tidak mahu menolong, tidak mahu mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan itu, terhadap mereka yang tidak berdaya itu, kita sebenarnya tidak mahu melakukan di atas Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, Tuhan mengumpamakan orang yang tidak berdaya sebagai dia sendiri, saudara-saudari. Ini kerana betul-betul Tuhan seperasaan, bertimbang rasa terhadap mereka yang dalam keperluan, terhadap mereka yang tidak berdaya, saudara-saudari. Jadi untuk Tuhan, kita memang perlu mengambil berat terhadap orang yang tidak berdaya. Tetapi untuk diri sendiri kita untuk kebaikan diri kita juga perlu mengambil berat mereka yang tidak berdaya. Kenapa? Kerana apabila kita sendiri yang kurang, apabila kita sendiri yang tidak berdaya, apabila kita sendiri yang lemah dan sakit, saudara-saudari, saya yakin waktu kita yang sangat lemah itu, kita sangat memerlukan, kita mengharapkan seseorang datang menghulurkan tangan, menghulurkan bantuan kepada kita. Betul tak, saudara-saudari? Jadi kalau kita mahukan orang lain melayani kita sedemikian, kita juga harus melayani mereka dengan sedemikian. Seperti mana diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara dan saudari. Jadi sekali lagi, saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, Tuhan memang mahukan bukan sahaja kita, Tuhan mahukan seluruh umat manusia ditolong, diberkati, dan diberi harapan waktu dalam tidak berdaya. Di mana waktu mereka yang tidak berdaya, kita menolong mereka supaya mereka rasakan mengalami pengharapan itu. Bila kita sendiri yang tidak berdaya, kita boleh menerima bantuan, menerima harapan daripada Tuhan juga. Jadi Tuhan mahu seluruh umat manusia nampak Tuhan dalam waktu kesusahan. Tuhan mahu seluruh umat manusia ada harapan sewaktu dalam kegelapan. Amin. Saudara dan saudari, ingat, harapan Tuhan ini boleh disalurkan melalui kita, melalui kamu dan saya. Saudara dan saudari, Yesus sendiri juga telah melakukan teladan yang terbaik untuk kita, saudara dan saudari. Di Matius bab 9 ayat 36 mengatakan bahawa bila Tuhan Yesus melihat mereka, saudara dan saudari, Matius bab 9 ayat 36, apabila dia melihat orang ramai itu, dia mengasihani mereka kerana mereka risau dan tidak berdaya, seperti kawanan domba tanpa gembala. Saudara dan saudari, bila Tuhan Yesus dikepung oleh beribu-ribu orang yang penuh dengan masalah, ada di kalangan mereka lumpuh, ada di kalangan mereka buta, ada yang pekak, ada yang bisu, ada yang penyakit kulit, ada yang penuh dengan banyak macam-macam masalah dan penyakit, saudara dan saudari. Bila Tuhan nampak setiap mereka, saudara dan saudari, Tuhan tidak rasa disusahkan, Tuhan tidak rasa bosan. Tidak, Tuhan tidak rasa panas baran. Tidak, tetapi di sini, saudara dan saudari, dia mengasihani mereka, saudara dan saudari. Mengasihani mereka kerana mereka seperti apa? Kawanan domba tanpa gembala. Apa maksud kawanan domba tanpa gembala? Ini dalam bahasa asal seumpama yang dikoyakkan oleh binatang liar dan terlantar dengan penuh berdarah. Saudara dan saudari, Tuhan nampak setiap orang yang mengepung dia seperti orang yang terlantar di tengah-tengah darah itu, yang dikoyak oleh binatang liar akibat daripada tiada domba. Saudara dan saudari, inilah bila Tuhan nampak mereka tidak berdaya, ini Tuhan mengasihani mereka. Ya, walaupun akhirnya Tuhan suruh mereka berdoa, minta Tuhan menghantar, mengutuskan pekerja untuk menuai. Tapi saudara dan saudari, akhirnya siapa yang bekerja dulu?
Dia sendiri yang bekerja dulu. Dia bekerja, dia dimatikan di atas kayu salib, mengeluarkan darah suci hanya untuk menyelamatkan kita semua ini yang tidak berdaya, yang hampir dimakan, ditelan oleh neraka, yang kita ini betul-betul tidak berdaya untuk menentang serangan kuasa iblis, di bawah kongkongan kuasa iblis. Tuhan mengasihani kita sehingga dia naik sendiri ke atas kayu salib. Bukan dibunuh orang, tetapi dia sendiri menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara-saudari. Inilah teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan untuk kita, untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang tidak berdaya di hadapan iblis. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus melakukan teladan yang terbaik untuk kita. Dia adalah Tuhan. Dia sendiri adalah Tuhan, tapi dia merendahkan diri sehingga mati di atas kayu salib. Saudara dan saudari, oleh sebab kebaikan Tuhan, oleh sebab Tuhan mengambil berat terhadap kita. Jadi apa akibat, apa hasilnya, saudara dan saudari? Kalau kita lihat di Filipi bab 2 ayat 9, ayat 8 sampai 11. Dia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sehingga mati, yaitu mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia setinggi-tingginya dan mengurniai dia kedudukan yang lebih tinggi daripada segala kedudukan yang lain, dan semua orang sujud menyembah dia dan mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan. Saudara dan saudara, lihat di sini, bila Tuhan Yesus sanggup mengambil berat terhadap kita yang tidak berdaya, bila dia merendahkan diri sehingga mati sebagai seorang perompak di antara perompak, mati di atas kayu salib, saudara dan saudari, menjadi pendosa, menjadi pesalah yang paling besar di dunia dalam sejarah, saudara dan saudari. Bila dia sanggup buat macam itu, tengok, dia sendiri diberkati, di mana Allah mengangkat dia, meninggikan dia di atas segala makhluk hidup yang lain, dan semua makhluk bersujud menyembah dia dan mengakui bahawa Yesus itu ialah Tuhan. Saudara dan saudari, nah, inilah cara Tuhan memberkati kita. Tuhan mahu kita mengambil berat terhadap orang yang tidak berdaya. Dengan demikian, kita sendiri turut akan diberkati. Seperti mana yang dikatakan oleh Mazmur di sini, saudara dan saudari, ayat 2, ayat 3, ayat 4 mengatakan bahawa Tuhan akan menolong mereka ketika mereka dalam kesusahan. Tuhan akan melindungi dan memelihara mereka. Tuhan akan membahagiakan mereka di negeri ini. Tuhan tidak akan menyerahkan mereka kepada musuh. Tuhan akan menolong mereka ketika mereka sakit dan memulihkan kesihatan mereka. Saudara dan saudari, di sini saudara dan saudari, bila kita menolong mereka yang tidak berdaya, kita sendiri pula yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Kita akan ditolong waktu kita dalam kesusahan. Bayangkan, saudara dan saudari, Tuhan sebenarnya sedang mengekalkan keharmonian seluruh komuniti, seluruh gereja, bahkan seluruh masyarakat. Bila orang lain dalam kesusahan, kita hulurkan bantuan. Dan lain kali bila kita sendiri dalam kesusahan, Tuhan juga memakai orang lain untuk menolong kita. Betulkah, saudara dan saudari? Di sini dia kata kita akan ditolong waktu dalam kesusahan. Macam mana kita ditolong? Tuhan tidak akan jatuhkan beras dari langit. Tidak. Tuhan akan melalui ejen-ejen dia, iaitu Kristian-Kristian lain, iaitu orang-orang yang dulu tidak berdaya, dulu pernah ditolong, dan kini dia sanggup menolong kita. Betul tak, saudara dan saudari? Dan kita akan dilindungi dan dipelihara. Bagaimana? Mungkin juga melalui orang lain yang pernah dilindungi, yang pernah dipelihara. Mereka kini memelihara kita waktu kita dalam kesusahan. Dan kita akan dibahagiakan di dalam syurga, saudara dan saudari. Dan kita lihat ajaran Tuhan. Orang sedemikian walaupun miskin, tetapi di syurga dia mendapat ganjaran yang paling besar. Amin. Saudara dan saudari, dan Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada musuh. Saudara dan saudari, Tuhan akan melindungi kita waktu kita dikejar, dikepung oleh musuh. Saudara dan saudari, Tuhan akan menolong mereka ketika mereka sakit dan memulihkan kesehatan mereka. Saudara dan saudari, ini semua berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Saudara dan saudari, hari ini maukah kamu diberkati, saudara dan saudari? Ambil beratlah terhadap mereka yang
tidak berdaya. Terutamanya sepanjang COVID-19 ini. Saya betul-betul rasa kita melakukan terlalu sikit yang kita boleh lakukan. Kita rasa kita tak ada duit lah. Gereja tak ada duit lah. Gereja tu dan tidak boleh tolong orang lah. Kerana kita tak ada duit. Dan kita asyik menunggu orang luar memberi sponsorship. Baru kita mau tolong orang. Saudara dan saudari, sedangkan Tuhan ada bagi duit. Kita ada duit dalam akaun. Tapi kita rasa kita miskin. Kita tidak cukup. Tidak ada duit. Kita mau simpan uang itu untuk lain kali. Untuk masa depan. Saudara dan saudari, kalau esok hari kiamat, buat apa duit itu dalam bank? Saudara dan saudari, Tuhan mau memakai kita untuk menolong orang. Amin. Jangan tunggu orang memberkati kita. Kita sendiri pula yang memberkati orang. Tuhan memberkati. Amin.